Sastra pada tanggal 24 Disember ini, Kelab Usuluddin dan Falsafah bakal mengadakan Hari Falsafah Sedunia atau dalam bahasa Inggerisnya World Philosophy Days, manakala dalam bahasa Latinnya Dies World Philosophy. Di kesempatan ini juga kita dapat mengenali, mendalami serta mencintai tokoh-tokoh falsafah yang bertungkul lumus memartabatkan bidang falsafah ke puncak dunia. Liputan mengenai Hari Falsafah Sedunia. Kita akan bersama Alia di lokasi. Silakan Alia. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Hari Falsafah Sedunia. Terima kasih rakan pentas. Bersama saya, Alia Ganisha, secara langsung dari Dataran Seri Anggun untuk menemukan beberapa individu tentang tahap pengetahuan mereka terhadap falsafah. Jom! Hai, Assalamualaikum. Saya nak tanya sikit. Kakak apa tu? Daripada mana ya? Sekarang kami tengah secara langsung kamera. Pelik tu kamera. Alah, tak susah pun. Biasa je, simple je. Sebelum tu, boleh tak saya nak tahu nama? Nama apa? Teratika. Okey, yang sebelah ni? Oh, Ayuni. Okey. Sekarang korang tengah buat apa? Masih belajar. Sama saya. Oh, masih belajar. Kalau macam tu, boleh tak saya nak tahu sejauh mana anda semua tahu tentang falsafah? Apa itu falsafah? Okey, secara umumnya yang saya tahu tentang falsafah adalah satu pemikiran yang kita perlu berfikir. Okey, saudari sebelah sini. Bagi saya, falsafah ni macam cara kita untuk berfikir mencari hikmah lah. Oh, okey. Saudari-saudari kongsikan pendapat tentang tokoh-tokoh falsafah yang saudari tahu. Antara tokoh falsafah yang saya tahu adalah iaitu Buya Hamka. Tokoh falsafah yang saudari Ayuni minati. Saya tak mengenali ramai, tapi saya mengenali seorang lah yang saya betul-betul minat, iaitu Syed Nakib Al-Atas. Saya mengenali beliau kerana beliau sangat terkenal lah. Oh, Syed Nakib Al-Atas. Kalau macam tu boleh tak saudari kongsikan apa pemikiran falsafah Syed Nakib? Syed Nakib Al-Atas ni berpandukan falsafah adab. Beliau lebih mementingkan adab daripada benda lain lah, setahu saya lah. Dan macam orang kata, adab ni sangat penting lah bagi seorang. Dia macam menunjukkan peribadi seorang. Mak kata pepatah, tak tentu orang yang berilmu itu beradab, tapi orang yang beradab itu pasti ada ilmu. Oh, begitu. Menarik. Okey, kalau macam tu kita dah dengar falsafah dari Ayuni tentang Syed Nakib Al-Atas. Bagaimana pula dengan saudari Atika tentang Buya Hamka? Okey, Buya Hamka ni dia lebih kepada banyak falsafah dia yang memberikan impak positif pada kita. Banyak contoh-contoh falsafah dia yang kita dapat jadikan panduan ataupun sumber rujukan kepada kita kan. So kita layaklah untuk contohkan seperti Buya Hamka ni. Kalau macam tu, setelah apa yang saya dengar, boleh tak saudari Atika beri pengajaran lah untuk remaja-remaja sekarang tentang tokoh-tokoh falsafah? Okey, menurut Hamka sendiri kan, orang berakal tu dia hidup untuk masyarakat, bukan untuk diri dia sendiri. Jadi kita sebagai seorang manusia ni perlukan guna akal untuk berfikir. Itu je. Mantap. Terima kasih saudari-saudari tetap perkongsian saudari-saudari. Jumpa lagi. Terima kasih. Setakat ini sahaja video saya pada kali ini. Terima kasih kerana telah memilih Berita Kufah. Bertemu kembali dalam Buletin Kufah. Fakta-fakta menarik tentang Syed Muhammad Nakib Al-Atas atau dikenali sebagai Prof. Tan Sri Dr. Syed Muhammad Al-Nakib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Beliau antara filosof Muslim kontemporari dan juga merupakan seorang tokoh Melayu terbilang yang dilantik oleh Datuk Seri Najib, Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 ketika ulang tahun UMNO yang ke-65. Latar belakang pendidikan beliau bermula seusia 5 tahun mempelajari bahasa Arab di Jawa, Indonesia. Dan selepas tamat pengajian menengahnya, beliau telah ditawarkan untuk menjadi tentera di Singapura. Namun, beliau menolak tawaran kerana ingin menyambung pelajarannya. Cinta beliau kepada ilmu memberi sumbangan yang besar kepada masyarakat hatta menjadi tokoh berpengaruh. Prof. Tan Sri Dr. Syed Nakib Al-Atas telah mendirikan Institut Pendidikan Tinggi di Kuala Lumpur, ISTEC bagi melakukan kajian bersama mahasiswanya tentang pemikiran dan peradaban Islam menjadi pemikiran falsafah utamanya. Akhir kata, saya petik kata-kata hikmat Syed Nakib Al-Atas, ilmu ialah ketibaan sesuatu, makna hasil daripada maklumat yang benar dalam diri manusia. Yang melapor, Alia Markona. Terima kasih. Berita dunia. Pada tahun 1908, 17 Februari,
Telah lahir seorang tokoh di Sumatera Barat Indonesia, Buya Hamka atau dikenali sebagai Prof. Haji Abdul Malik Karib Amirullah, lebih dikenali di Malaysia sebagai Pak Hamka. Pak Hamka seorang sastrawan, tokoh, ulama dan pemimpin masyarakat yang hebat. Sebagai seorang sastrawan, tentulah beliau mempunyai pelbagai karya dan novel, antaranya Tenggelamnya Kapal Bandeji, Kembali ke Delim, Di Bawah Lindungan Kaabah dan sebagainya. Sekiranya saudara dan saudari berkesempatan melihat filem Tenggelamnya Kapal Bandeji melalui penggunaan nama-nama watak yang beliau gunakan ialah Hayati iaitu kehidupan, Zainuddin yang membawa maksud gemerlapan agama, manakala Aziz yang membawa maksud kemegahan. Melihat kepada teori ini, kita dapati bahawa Hayati yang meninggalkan Zainuddin iaitu kemerlapan agama kerana inginkan Aziz yakni kemegahan membawa kepada kebinasaan. Hayati tidak bahagia hidup bersama Aziz. Nampak tak betapa hebatnya Buya Hamka ni? Melalui karyanya sahaja ia dapat menyampaikan nasihat, menyampaikan pengajaran kepada kita sebagai pembaca. Kesimpulannya, saya ingin menasihati remaja-remaja di luar sana dan antum yang melihat video saya ini supaya menjadikan Buya Hamka sebagai tokoh yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Akhir kalam, saya ingin memberi kata Hamka iaitu jangan pernah robohkan pagar tanpa mengetahui sebab ia didirikan. Jangan pernah abaikan tuntutan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang bakal datang. Saya Alia Hamidah Salim, terima kasih. Jumpa lagi. Untuk anda yang menonton video ini, jangan lupa untuk follow Instagram @kufah.ukm. Terima kasih kerana memilih Buletin Kufah sebagai buletin filter anda. Saya Alia Kalisha Amran yang melakor Buletin Kufah. Terima kasih.